Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan sebuah tajuk, iaitu berkenaan qiraat. Bersama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Mahmud, dan bersama teman saya adalah Abu Bakar bin Zabah. Untuk tajuk kami pada kali ini, kami membahagikan tajuk qiraat ini beberapa bahagian yang terdiri daripada 6 bahagian. Yang pertama, kita pergi kepada takrif, iaitu pengertian. Yang kedua, kita pergi kepada kaifiah, iaitu cara untuk kita mengisytiharkan bahawa itu adalah qiraat. Yang ketiga adalah syurut, iaitu syarat-syarat qiraat yang sahih. Dan keempat adalah anwa' al-qiraat, iaitu jenis-jenis qiraat. Yang kelima, imam qiraat dan riwayat dia. Dan yang terakhir adalah istilah, iaitu istilah-istilah yang penting yang sering kali digunakan dan diguna pakai dalam qiraat. Baiklah, kita akan terus kepada yang pertama, iaitu berkenaan tarif al-qiraah. Dari segi bahasa, iaitu lughah, jamak qiraah masdarun al-fi'l qara'ah, bermakna tala. Dari segi bahasa, ilmu qiraat ini adalah dari perkataan qara'ah, iaitu membaca. Dari segi istilah pula, hiya ilmun bi kaifiyah, ada kalimatun al-Quran wa ikhtilafuha. Dari segi istilah pula, ilmu qiraah ini merupakan cara bagi kita membaca Al-Quran. Kita lanjut kepada slide yang berikutnya, adalah kaifiyah atau cara kita mengisytiharkan qiraat. Untuk poin yang pertama, nazal al-Quran bisabah ahraf wa kalimat al-Quran akthir min wajah. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, dan kalimat Al-Quran ini terdapat banyak di segi wajahnya. Berdasarkan poin ini, ia disokong dengan ayat Al-Quran pada surah Al-Muzammil, iaitu ayat yang keempat, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, waratil Qur'ana tartila, yang bermaksud bacalah Al-Quran dengan muratal. Muratal ni membawa makna bertajwid dan menyebut hurufnya dengan baik. Dan pendapat yang seterusnya dari segi hadis, yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf, maka bacalah kamu mana yang mudah daripadanya. Hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Para ulama berbeza pendapat mengenai Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, iaitu yang pertama, ada yang berpendapat mengatakan Al-Quran itu diturunkan dalam 7 bahasa dari 7 bangsa selain bangsa Arab, iaitu terdapat bangsa Rom, Yunani, Parsi dan Syriani. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa Al-Quran ini diturunkan dengan 7 jenis qiraat, iaitu 7 jenis bacaan. Tapi pendapat ini merupakan pendapat yang lemah. Dan ada yang pendapat yang ketiga mengatakan Al-Quran ini dimaksudkan 7 huruf tersebut merupakan 7 bahasa bagi kabilah Arab yang masyhur pada waktu ketika dulu. Apabila Islam menjadi teguh, hanya bahasa Arab Quraisy sahaja yang digunakan. Seterusnya adalah akthir min wujuh al-qiraah. Dalam ilmu qiraat terdapat banyak jenis contoh dan banyak jenis bacaan. Yang ketiga adalah bil itba' la bil ibtida', fa kulli maqra' ada ma sami'. Pada poin ini, setiap pembaca qiraat ini dia mengikut cara bacaan yang terdahulu,
dan dia tidak berinovasi dan tidak membuat sesuatu bacaan yang baru, maka apa yang mereka dengar, mereka lakukan. Jadi apa yang mereka dengar itu mereka apply dan mereka buat. Sebab itu ada sampai sekarang ilmu qiraat ini. Poin yang keempat adalah arsil Uthman al-Mashaf ila al-Amsar wa arsil ma'a kulli mashaf maqra'a au akthar. Yang bermaksud ketika Uthman bin Affan mengirim Al-Quran dan menghantar menyebarkan Al-Quran ke wilayah-wilayah Islam yang lain, Uthman Affan bukan sahaja menghantar seorang wakil, malah dia menghantar lebih daripada seorang wakil untuk menyampaikan Al-Quran. Dan dari setiap wakil ni, mereka ni mempunyai cara bacaan yang berbeza dan cara bacaan yang tersendiri. Okey, seterusnya kita tengok syurutul al-qiraah sahihah. Kita tengok syarat-syarat qiraat yang sahih. Yang pertamanya, tawatir. Maksudnya, sanad qiraat ni mestilah last sekali daripada Rasulullah. Keduanya, muwafiq al-Arabiyah walau biwajah dan muwafiq al-Islam Utsmani walau ihtimal. Masuk kat sini, qiraat ni dia mestilah dalam bahasa Arab. Semestinya bahasa Arab. Dan sebab Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan mengikut Islam Utsmani yang kita pakai sekarang ni. Yang seterusnya, anwa' qiraat, yakni jenis-jenis qiraat. Okey, dia ada 5. Dan kat sini kita akan dapat tahu mana yang qiraat mana yang diterima dan mana yang ditolak. Okey, yang kita tengok pertama, mutawatir. Okey, mana mutawatir ni? Qiraat yang diriwayatkan oleh satu kumpulan yang besar. Maksudnya ramai yang riwayatkannya. Bila dah ramai riwayat, maksudnya tak ada ragu-ragu lagi lah, kan? Dan qiraat ni terselamat dari berlaku sebarang penipuan. Jadi qiraat yang mutawatir ni confirm dah diterima. Yang kedua, masyhur. Masyhur ni dia sah sanadnya, tapi dia bawah sikit mutawatir. Dia maksudnya tak sampai mutawatir, dia bawah sikit. Tapi walaupun dia bawah sikit, tapi dia menepati syarat-syarat qiraat. Yakni apa? Dia ikut kaedah bahasa Arab. Itu dia menepati Islam Utsmani. Okey. Dan qiraat ni diterima. Yang ketiga, syaz. Syaz ni qiraat yang tiada sanadnya. Dah tak ada sanad, maksudnya qiraat ni memang ditolak lah. Yang keempat, qiraat maudhu'. Maudhu' ni qiraat yang hanya untuk direka-reka sahaja. Maksudnya bukan diambil daripada Rasulullah sendiri. Dan qiraat ni confirm ditolak. Yang last sekali, qiraat ma yushabbihu al-mudarrij. Maksudnya apa yang menyerupai jalannya. Okey. Maksudnya di sini, qiraat ni sanadnya sah, tapi dia tidak menepati syarat. Dia tidak menepati syarat qiraat. Yang ni apa? Dia menyalahi bahasa Arab, kaedah bahasa Arab, dan bacaannya memang tidak masyhur di kalangan semua imam qiraah. Jadi qiraat ni ditolak. So jadi yang diterima hanya 2 saja, iaitu
yang mutawatir dengan masyhur. Yang 3 lagi ditolak. Wallahu a'lam. Seterusnya kita akan pergi kepada tajuk yang berikutnya, iaitu berkenaan dengan imam qiraat dan anak-anak murid dia. Untuk imam yang pertama adalah Imam Nafi' dan anak muridnya adalah Qalun dan Warsh. Yang kedua adalah Ibnu Katsir dan anak muridnya adalah Imam Bazi dan Kumbul. Seterusnya adalah Abu Amr, iaitu anak murid dia adalah Duri dan As-Susi. Yang keempat adalah Ibnu Amir, anak muridnya adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Seterusnya adalah Imam Asim dan anak muridnya adalah Syu'bah dan Hafs. Dan yang keenam adalah Imam Hamzah, anak muridnya adalah Khalaf dan Khalad. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah Imam Kisai dan anak muridnya adalah Abu Haris dan Ad-Duri. Berdasarkan imam-imam yang saya nyatakan tadi, imam-imam tersebut mempunyai cara bacaan qiraah yang tersendiri. Dan bagi kita rakyat Malaysia, kita menggunakan Imam Hafs. Jadi kita seringkali mendengar persoalan mengapa terdapat begitu banyak sekali imam-imam dalam qiraat ini. Dan ia tidak lain tidak bukan adalah untuk memudahkan umat Islam membaca Al-Quran. Dan ia sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang mudah daripadanya. Seterusnya kita lanjut kepada slide yang berikutnya. Di sini saya sertakan sebuah jadual, iaitu jadual rumus bagi ilmu qiraat ini. Untuk makluman semua, jadual rumus ini amat penting dan sering kali digunakan dalam mempelajari ilmu qiraat ini. Dan dengan rumus ini kita mudah untuk membaca matan ataupun mengenal ataupun menghafal imam-imam yang terdapat dalam qiraat. Okey, kita lanjut isi jadual ini. Yang pertama adalah kalau anda tengok yang tepi itu ada singkatan bagi setiap imam tu, ada singkatan huruf dia, iaitu Imam Qalun, Nafi' dan Warsh, Alif Ba Jim, dan kita sebut sebagai Abash. Dan seterusnya Abash, Dahaz, Kuti, Kalam, Nasaq, Fadaq, Rosat. Rumus ni sangat penting untuk kita hafal dan ingat sebagai kalau kita meneruskan pembelajaran kita dalam ilmu qiraat. Dan di sebelah tepi itu adalah merupakan contoh matan bagi ilmu qiraat. Jadi dalam matan ni, contohnya wa maliki yaumiddin rawihi nasirun. Contohnya dalam matan tu terdapatlah ayat maliki yaumiddin, iaitu surah Al-Fatihah ayat tu, dan rawihi nasirun. Kat situ dia cakap imam yang membaca ayat maliki yaumiddin tersebut. Dan pada matan tersebut, wa maliki yaumiddin adalah ayat surah Fatihah. Dan seterusnya rawihi nasirun. Kita pergi kepada nun kat situ. Kalau kita tengok kepada rumus adalah Imam Asim. Jadi yang membaca wa maliki yaumiddin adalah Imam Asim. Ada tulis nun di situ dekat nasirun. So jadi rumus ni dengan matan amat memainkan peranan yang penting
supaya dalam membaca atau memahami matan tu kita boleh kenal imam mana yang membaca bagi bacaan sesuatu ayat itu. Jadi matan yang sebelahnya, wa inda siratin wa sirati likun bula. Kat sini dia menerangkan pada kalimah sirat ataupun as-sirat. Imam Kunbul ada cara bacaan yang tersendirinya. Kalau tak silap saya, kalimah siratin dibaca az-zirat. Jadi menunjukkan yang pada matan ni tak semestinya dia menunjukkan keyword macam sebelah tu nasirun nun. Kadang-kadang pada matan dia terus sebut imam yang membaca, nama imam tu. Macam ni dia sebut Imam Kunbul. Jadi kalimah sirat, Imam Kunbul yang membaca az-zirat. Okey, tadi kita dah tengok imam-imam qiraat dan kita dah tahu rumus dia dan kita dah tengok matan. Sekarang ni kita nak tahu apa khilaf-khilaf bacaan dalam qiraat. Okey, dan apa istilah yang digunakan. Yang pertama, silah. Apa itu silah? Silah ni bila perkataan mim jamak, yang ni menunjukkan ramai, yang ada hum, kum, semua tu dah dalam Quran. Bila macam mana bacaan dia? Contohnya alaihim, bila disilah akan jadi alaihimu. Kalau alaikum akan jadi alaikumu. Okey. Yang kedua, kita tengok isba'. Isba' ni panjang, panjang, iaitu 6 harakat. Seterusnya qas. Qas ni pendek, bacaan pendek, iaitu sebanyak 2 harakat. Dan tawassut. Tawassut di tengah-tengah antara 6 dan 2, iaitu 4. Dan macam-macam ini, macam isba', qas, tawassut. Okey, kalau contoh dia, kalau macam bacaan kita dah, Imam Hafs, Asim, bila mat jaif mufasil, kita akan baca 6. Tapi imam-imam qiraat lain ada yang baca 2 dan ada yang baca 4. Okey, mengikut riwayat dia pun lah. Okey. Okey, seterusnya isqat. Isqat ni maksudnya kita buang. Bila ada 2 hamzah bertemu, dia akan buang 1 hamzah daripadanya. Contoh ayat tu kita tengok, au jaa ahadun. Itu ayat asal dia. Bila di isqat, dia akan buang 1 hamzah. Jadi au jaa ahadun. Okey. Seterusnya tashil. Tashil ni memudahkan, kita mudahkan je. Contoh perkataan anzartahum. Dan bila dibaca tashil, anzartahum. Saya ulang balik. Anzartahum. Maksudnya hamzah kedua tu dia sebut ringan, macam sama-sama gitu. Anzartahum. Itu namanya tashil. Seterusnya imalah. Imalah ni, yang ni semua dah tahu. Imalah ni bacaan dia, dia antara macam mana? Baris, dia tengah-tengah antara baris atas dengan baris bawah. Okey. Contoh dia berkata tu, kalau ikut imam kita, dia ada satu je perkataan dia, kalimah dia, iaitu majriha. Kalau ikut imam lain, qiraat lain, dia ada banyak perkataan lagi. Salah satunya perkataan an-nas. Macam mana bacaan dia? An-nas. An-nas. Okey, seterusnya ibdal. Ibdal ni tukar atau ganti. Kita tengok apa yang digantikan. Okey, kita tengok situ. Perkataan yu'minun. Okey.
yang digantikan kat sini huruf hamzah tu. Pasal ada huruf hamzah mati kat situ. Huruf hamzah ni bila kita baca ibdal, maksudnya tukar. Apa yang ditukar? Ditukar hamzah tu kepada huruf mat. Mat kan ada 3. Alif, waw, ya. Dan huruf mat ni ditukar mengikut huruf baris huruf sebelum dia. Okey. Okey, kalau baris sebelum huruf sebelum dia baris atas, maksudnya tukar alif lah. Kalau huruf sebelum dia baris bawah, dia akan tukar hamzah tu ya. Kalau huruf sebelum dia baris depan, dia akan tukar jadi hamzah tu tukar jadi waw. Jadi tengok perkataan tu yu'minun. Dan kita tengok ya tu baris depan. Okey, jadi hamzah tu bacaan dia akan tukar jadi depan juga. Okey. Jadi bacaan dia macam mana? Yuminun. Dan dibuang hamzah tu dan dibaca depan. Yuminun. Okey, seterusnya taklil. Taklil ni bacaan dia lebih kurang imalah, tapi dia macam tekankan sikit. Contoh je Al-Kafirin, dia akan baca Al-Kafirin. Al-Kafirin. Wallahu a'lam. Okey, yang seterusnya ya idofah. Ya idofah ni contoh bacaan dia dekat perkataan inni a'lam. Dan bila dalam iman qiraat, ya tu dia akan bariskan baris atas. Jadi bacaan dia inni a'lam. Okey, seterusnya saktah. Saktah ni maksudnya kita berhenti sekejap, seketika. Okey, kita tengok contoh kalimah syai'in qadir. Bila kita saktah, mana perkataan pun kita saktah, perkataan syai' tu. Okey, macam mana kita nak saktah dia? Okey, contohnya bacaan macam ni, syai'in qadir. Syai'in qadir, maksudnya kita berhenti seketika kat situ. Okey, seterusnya naqal. Naqal ni maksudnya pindah. Okey, apa yang dipindah kat sini? Dia pindah baris. Okey, kita tengok contoh perkataan man amana. Okey, bila kita baca naqal, baris hamzah tu akan dipindahkan kepada nun. Dan bunyi dia mana-mana. Nampak? Nun tu asalnya mati. Dan hamzah tu pada atas. Bila kita naqal, hamzah tu buang dan baris hamzah tu dipindah kepada nun. Jadi mana-mana. Okey, seterusnya idghal. Idghal ni sepatutnya dia sekalikan dengan tasghil. Jadi nak bezakan tasghil dengan idghal, idghal ni dia macam seolah-olah ada penambahan alif kat tengah-tengah dia. Okey, contoh perkataan tadi tu anzartahum. Okey, bila kita idghal, dia akan baca hamzah tu dekat. Contohnya anzartahum. Anzartahum. Wallahu a'lam. Untuk istilah yang berikutnya adalah taghlis, iaitu menebalkan pada huruf lam. Contoh perkataan bagi taghlis ni adalah as-solah. As-solah ni baca dengan as-solah. Seterusnya adalah tasliyatu al-badal, iaitu mad badal ini boleh dibaca dengan 3 wajah bacaan, iaitu dengan 2, 4 atau 6 harakat, dan ia termaktub bagi riwayat Imam Warsh sahaja.
Contoh ayat dia adalah amanu. Kita boleh baca amanu. Boleh baca amanu tu dengan 2 harkat, 4 harkat atau 6 harkat. Seterusnya adalah tarkib, iaitu menipiskan huruf ra. Dan yang terakhir sekali adalah tafkhim, iaitu menebalkan huruf ra. Contoh ayatnya adalah ayat Rasulullah. Pada ra tu kita tebalkan, jadi Rasulullah. Sebagai kesimpulan bagi tajuk pada kali ini, iaitu yang bertajuk qiraat. Ilmu qiraat ini penting untuk kita pelajari atau kita ketahui sebagai umat Islam, kerana bukan satu bacaan saja yang ada dalam dunia ni. Hal ini kerana masyarakat Melayu, Islam terutamanya masyarakat kita di Malaysia ni, kita seringkali mendengar satu bacaan sahaja, dan apabila kita mendengar bacaan lain yang kita jarang dengar dan kita mengatakan itu adalah tidak benar dan tidak sahih, tanpa kita mengetahui asal usul cara bacaan tersebut. Kadang-kadang boleh saja terjadi dekat dalam komuniti kita. Sebagai contoh, tiba-tiba satu hari ni imam membaca cara bacaan yang berbeza, dan seterusnya kita terus menyalahkan imam tersebut. Kenapa imam tersebut baca cara bacaan yang berbeza kan? Jadi dengan kita mempelajari ilmu qiraat ini, kita boleh tahu banyak cara bacaan yang lain, dan cara bacaannya ini penting untuk kita ketahui sepanjang hidup kita lah, sebab dia ilmu. Dan ia menunjukkan bahawa Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir dan diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf ni bukan saja 7 huruf tu saja, tapi 7 huruf ini merupakan 7 bacaan ataupun 7 cara kaifiat bagi kita mempelajari ilmu qiraat ini. Sekian saja daripada kumpulan kami. Saya sudahi dengan wallahu a'lam.